Pernah rasa, Ri? Tidak pernah. Saya baru dengar ni. Kopi arang ni. Jadi terus kita tanya pendapat mengenai kopi arang ni bersama dengan Encik Badrul Zaman Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pematuhan Domestik Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama dengan kita pagi ni Encik Bad. Encik Bad dah tengok dah video mengenai kopi arang tadi tu. Apa komen Encik Bad mengenai menu itu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton MHI. Terima kasih kepada Pihak TV kerana sudi menjemput kita untuk bersama berkongsi tentang Peraturan Makanan 1995 dan berkenaan kopi arang tadi. Sebenarnya di bawah Peraturan Makanan 1985 kita ada satu standard di bawah Peraturan 269A iaitu berkenaan kopi pracampur. Jadi kopi pracampur ini merupakan kopi yang dicampur dengan yang dibenarkan campur dengan gula atau madu atau glukos atau susu, krema dan juga makanan-makanan lain. Makanan lain termasuklah tokak ali dan sebagainya. So kalau kita tengok kopi pracampur ni dia boleh jadi bermula daripada 2 campur 1. Kalau 2 campur tu basic sangatlah. Gula kopi dengan gula. 3 dalam 1 biasanya kopi, gula, krema. Dan seterusnya ada 4 dalam 1, 5 dalam 1, 9 dalam 1 pun ada. 9 pun ada. 9 dalam 1. Yang tu dia tambah macam-macam lah, kurma atau kali manjakani dan sebagainya lah. Kebanyakan herba. So itu adalah kopi pracampur. Tapi bila dalam keadaan dia sedia diminum, kita panggil dia sebagai minuman kopi. So dalam kes ni kopi ni memang dia terkawal di bawah 269A. So yang saya sebut saja tadi yang boleh ditambah ke dalam minuman kopi tersebut. Maknanya arang memang tak boleh. Walaupun memang sampai 9 in 1, 9 in 1 tu pun semua walaupun sebab kita tak kata arang boleh dicampur dalam tu. Bagaimana pula makanan yang berasaskan ada roti kan campur arang dan sebagainya. Itu pun sebenarnya tak boleh lah. Oh, tak boleh juga. Sebab arang tak disediakan sebagai bahan yang boleh ditambah dalam kita punya undang-undang lah. Okey, hari ini kita lihat di atas meja ni yang tadi Haziq beria sangat tekun begitu membaca. Ini kitab yang menjadi panduan Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan Akta Makanan dan peraturan-peraturannya. Mungkin boleh terangkan sedikit berkenaan dengan Akta Makanan peraturan-peraturan ini. Apa yang perlu kami ketahui? Okey. Sebenarnya Akta Makanan ini telah diwartakan sejak 1983. Okey. Dan di bawah dia ada 6 peraturan, iaitu Peraturan Makanan 1985, Peraturan Kebiasaan Makanan 2009, Peraturan Pengesahan Makanan Ikan dan Hasil Ikan 2009 ke EU 2009, kemudian Peraturan Iradiasi Makanan 2011, Peraturan Fee Analisis Makanan 2017 dan juga 2016 dan juga Peraturan Pengkomodan Kesalahan Makanan 2017. So Akta Makanan ini diwujudkan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan juga penggunaan makanan serta perkara-perkara yang bersampingan dengannya. Jadi kat situ tadi ada dua important point, iaitu bahaya dari segi kesihatan yang boleh disebabkan oleh pencemaran kimia, pencemaran fizikal ataupun pencemaran biologi dalam makanan itu sendiri. Contoh dia pencemaran kuman yang boleh menyebabkan keracunan makanan dan sebagainya. Dan juga bahaya dari segi penipuan. Okey, kebanyakan penipuan yang kita temui dekat negara kita dia tidak menyebabkan bahaya lah. Contoh paling mudah. Pagi tadi ada minum teh tarik. Oh, saya tak minum teh tarik. Oh, nasib baik. Nasib baik. Tak ada. Nasib baik. Alamak, nasib baik. Tapi saya penggemar teh tarik. Okey. Apa masalah dengan teh tarik? Yang ini biasanya teh tarik ni dia nak bagi color dia cantik, nampak cantik, dia akan tambah color lah. Sebenarnya kalau ikut peraturan kita, teh tak boleh ditambah dengan pewarna, sebarang pewarna. Walaupun pewarna tu dibenarkan dalam makanan. Sebab kita tak nak dia menipu lah. Maknanya dia bukan kita takut dia gunakan daun selain daripada teh, tapi dia claim sebagai teh. So dia nak bagi nampak warna macam teh, dia tambah pewarna. So itu tujuan dia. Walaupun pewarna yang kita temui setakat ini dalam teh yang tambah warna ini adalah pewarna yang dibenarkan dalam makanan. So, saya kata tadi contoh tadi adalah penipuan yang tidak mendatangkan bahaya lah. Tapi ada juga penipuan yang mendatangkan bahaya. Kalau ingat tahun 2008 umur berapa? 20. Kira umur kira dah dapat tapi tak nak cakap lah apa. Okey, tahun 2008 ada satu krisis yang mengepang dunia, iaitu krisis melamin dalam susu. Melamin. Ingat melamin dalam susu di negara China.
di mana pengeluar susu di sana telah menambah melamin dalam susu untuk menipu kandungan protein dalam tu. Dan akibat daripada penipuan tersebut, dia menyebabkan 4 orang bayi mati di negara China dan 300,000 lagi masuk ward. Terpaksa dimasukkan dalam ward. So itu adalah penipuan yang bahayalah. Itu contohnya. Dia terhadap kawalan dia terhadap penyediaan, penjualan dan juga penggunaan makanan serta perkara-perkara yang bersampingan dengannya. So perkara-perkara yang sebenarnya termasuklah premis makanan itu sendiri, sebab kita bila kita sebut makanan, dia tak boleh wujud sekelip mata, maknanya kita pejam mata kecuali ada makanan, ada mesti ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kewujudan makanan tu. Premis makanan, pengendali makanan, pembungkus makanan, label makanan dan juga termasuklah iklan makanan. So semua tu kita cover di bawah akta dalam ini. Akta ni. Maknanya bukan saja makanan, keseluruhannya. Ya. Jadi untuk tujuan pengurusan, walaupun kita ada 6 peraturan di bawah ini, 2 peraturan pertama yang kita rujuk adalah Peraturan Makanan 1985 dan juga Peraturan Kebiasaan Makanan 2009. Dia beza antara dua ni. Peraturan Makanan 1985 dia lebih merujuk kepada makan itu sendiri. Dari segi bahan pembungkus yang boleh diguna, dari segi label makanan itu sendiri dan juga standard makanan. Okey. Jadi Encik Bat, kalau kita tengok zaman sekarang ni, tahun 2023 nak masuk 2024 ni, ramai yang menginovasikan makanan. Ramai yang menukar gaya makanan tu, dan bila menukar dia menambah macam-macam dekat dalam makanan. Dan jadilah makanan itu mungkin membahayakan kesihatan. Jadi apakah kesannya dengan inovasi-inovasi makanan yang baru ni, yang kalau kita tengok, wow, kadang-kadang tahap gulanya, kandungan gulanya dalam makanan itu sangat tinggi. Okey. Soalan yang bagus. Cuma malangnya, dari segi kandungan gula kita tak kawal. Had dia. Sebab itu bergantung kepada cita rasa masing-masing. Jadi kita tak ada kawalan dari segi had dia. Cuma untuk panduan kepada pengguna, untuk orang ramai, bagi makanan-makanan yang diproses, kita tetapkan supaya ada disertakan NIP ataupun Nutrition Information Panel ataupun maklumat pemakanan pada bungkusan makanan tertentulah, termasuklah roti, kek dan sebagainya. Dia kena nyatakan jumlah gula di situ. Jadi kalau susu, termasuklah susu kan. So dia kena nyatakan jumlah gula di situ. Jadi pengguna boleh buat pilihan dengan membaca maklumat tersebut. Okey. Sekarang ni kan kita tahu evolusi makanan ni dia banyak persaingan. Kadang-kadang ada segelintir, kadang-kadang dia buat makanan tu kan sekarang kan online kan. Jadi pembungkusan tu tak ada bahan-bahannya dan sebagainya kan. Sebab ni kadang-kadang hantar penghantaran dan sebagainya. Bagaimana pula? Okey, itu satu lagi cabaran kepada kita lah. Dan benda ni sebenarnya jadi trend semenjak zaman PKP sebelum ni, di mana keadaan PKP itu sendiri menimbulkan banyak usahawan segera. Idea baru. Usahawan segera. Sebab masa tu ramai yang dikenakan terkesan kan? Terkesan. Kehilangan kerja dan perniagaan terjejah dan sebagainya. So mereka melakukan perniagaan di rumah. So ini sebenarnya satu cabaran baru pada kita. Dan sebab itu kita mengambil inisiatif untuk menggunakan satu program di mana kita panggil home base. Pengiktirafan home base, di mana kita nak semua yang menjaga makanan yang menjadikan makanan di rumah untuk dijual, kita nak mereka berdaftar dengan kita. So kita akan bagi logo pada dia punya dia punya produk, dengan syarat produk tu melalui kehendak label kita. Kehendak label kita. So 4 perkara yang basic dia kena letak adalah nama produk, nama sebutan produk, kemudian nama dan alamat dia, tempat dia, kemudian berat bersih dan juga senarai ramuan untuk produk tu. Itu harus. Itu mesti letak. So label ni sebenarnya penting sebab penting untuk kita tahu siapa yang pengeluar dia. So kalau apa-apa berlaku senang kita nak trace. So di bawah akta kita sendiri pun label adalah salah satu aspek yang kita tekankan. Di mana kalau untuk produk import sendiri dia kena ada juga nama dan alamat pengeluar di sana dan juga nama dan alamat pengimport. Dan juga negara asal dia.
Baik. Okey, tapi kalau kita tengok ada soalan daripada penonton kita bercakap mengenai bagaimana KKM mengawal produk minuman ni yang lagi-lagi yang pracampur di pasaran sekarang ini dan apa tindakan pengguna jika menemui produk-produk yang mungkin ada pracampuran yang tidak mengikut akta ini. Okey. Jadi untuk makluman semua, kita sentiasa menjalankan pemantauan ke atas produk pemakanan di seluruh negara lah. Bukan saja di pasaran domestik, tapi kita juga buat kawalan di pintu masuk. Masuk. Dan kebiasaannya kita selain daripada kita menjalankan pemeriksaan ke atas label-label produk, sama ada dia patuh atau tidak dengan produk kita, kita juga ada masanya kita akan ambil sampel produk yang kita syaki mungkin ada berlaku pelanggaran kepada kita punya peraturan ni. So kita akan ambil sampel untuk analisis lah. So ini termasuklah produk-produk kopi pracampur ni. Dan memang ada kopi pracampur yang kita kesan mengandungi bahan yang dilarang lah. So yang itu kita dah ambil tindakan ke atas pengeluar dan kita juga wawarkan dalam siaran akhbar lah. Baik. Okey, bagaimana pula dengan peranan pengguna? Bagaimana pengguna boleh membantu? Okey. So pengguna sendiri dia ada dua lah. Satu untuk produk yang dah siap lah. Kalau produk dah siap tu, of course dia kena baca label. Kena baca label. Pastikan label tu ada. Kalau produk tu tak ada label, baik tak payah belilah. Sebab kalau jadi apa-apa, kita nak cari siapa untuk dipertanggungjawabkan. Okey, itu yang pertama. Kalau untuk makanan dijual di restoran-restoran dan sebagainya, of course pemilihan yang pertama sekali penting adalah premis yang bersih lah. Premis yang bersih. Okey. Dan juga pengendali dia bersih, peralatan digunakan semua bersih dan tidak ada makhluk perosak dan sebagainya. Itu adalah basic lah. So itu adalah tanggungjawab pengguna. Dan kalau mereka rasa ragu-ragu dengan keselamatan satu makanan ataupun dia nampak premis tu kotor, sebenarnya dia boleh buat aduan di pejabat kesihatan daerah terdekat. Ataupun di mana-mana Jabatan Kesihatan Negeri ataupun melalui laman sawang spab.moh.gov.my. Itu laman webnya. Ataupun melalui Facebook kita, Facebook bahagian Selamatan dan Makanan, BKKM HQ. Apa dia? Kita punya tu BKKM HQ. BKKM HQ. /HQ. /HQ. Sorry, BKKM HQ. Ya. Dan untuk makluman semua, akta makanan dan peraturan ni, kita boleh dapati salinan dia dalam bentuk soft copy di laman sesawang kita sebenarnya. E-book dalam laman sesawang kita, fsq.moh.gov.my. Itu adalah laman sesawang. Boleh tab sekarang. Sekarang ikut fsq.moh.gov.my. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh nampak banyak aktiviti yang kita jalankan untuk kawalan keselamatan dan makanan, bukan sahaja penguasaan akta tapi juga dari segi pembangunan industri dan sebagainya, termasuklah persijilan, GMP, HACCP dan sebagainya. Cukup menyeluruh di dalam akta makanan itu. Ini satu benda yang kita perlu ambil kira juga. Kadang-kadang sekarang ni kita tahu sedap je, tahu viral je kita beli. So sebenarnya pengguna ni sebenarnya ada tanggungjawab juga. Betul. Kan? Kita belajar juga, kita baca juga akta makanan ini supaya kita lebih tahu dan lebih peka dengan apa yang peniaga jual. Betul. Alright, jadi itulah dia. Terima kasih ucapkan kepada Encik Badrul Zaman Abdul Rahim yang sudi bersama dengan kita pagi ini untuk memberikan sedikit info mengenai peraturan-peraturan makanan.